Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Sudah bersedia untuk belajar bahasa Jepun hari ini? Okey, kita akan menyambung pelajaran kita. Doko e ikimasu ka? Hari ini kita akan melihat kata tanya doko yang sudah kita belajar sebelum ini. Dan hari ini kita akan juga melihat kata tanya yang baru, itsu, bila, itsu desu ka? Ya, hari ini kita akan belajar memasukkan masa di dalam sentence patterns. Okey, jom kita tengok. Okey, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar kata tanya doko. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Apa maksud doko? Doko bermaksud mana ataupun where dalam bahasa Inggeris. So ayat yang kita belajar pada pelajaran yang lalu adalah subjek wa doko e ikimasu ka? Subjek wa doko e ikimasu ka? Dan sentence patterns yang kita belajar adalah subjek wa tempat e ikimasu. Okay, doko maksud dia mana kan? Jadi bila dia tanya ke mana, okay, doko e ke mana, maka dia mahu informasi tentang tempat. Ya, tentang tempat. Okey, contohnya kita ada dua orang, kita sedang berbual dengan kawan kita. Okey, kita sedang berbual dengan kawan kita. Ini kita lah, watashi. Dan kawan kita, so kita namakanlah kawan kita Kim-sang. Kim-sang. Okey, so kita pun tanya Kim. Ya, kita tanya Kim. Bila kita tanya Kim, kita boleh tanyalah macam ikut center patterns yang kita belajar. Kim-sang wa doko e ikimasu ka? Ataupun kita can drop the subject dan terus doko e ikimasu ka? Okay, so Kim-sang boleh jawab watashi wa penang e ikimasu. Watashi wa penang e ikimasu. Ataupun dia boleh terus buang saja subjek. Ya, dia lebih naik. Seperti saya kata, dalam perbualan lebih natural bila kita berbual berhadapan, kita tidak sebutkan subjek. Tak perlulah nak ulang watashi berulang kali. So Kim-sang boleh jawab penang e ikimasu. Sebab dia tanya doko e ikimasu ka? So Kim-sang akan bagi tahu ke mana dia nak pergi. Penang e ikimasu. Penang e ikimasu. Okey, apabila orang bertanya kita, doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Maknanya dia nak tahu ke mana kita pergi. Jadi kita bagi tahulah kita nak ke mana. Kalau kita nak ke kantin, kan? Kita nak ke kantin, shokudo e ikimasu. Kita nak ke Menara Kuala Lumpur contoh dia. Maka kita akan sebut Kuala Lumpur Tower e ikimasu. Okey? Ini yang kita belajar pada pelajaran yang lalu. Saya harap awak masih ingat. Okey, hari ini kita nak masukkan, kita nak belajar masukkan masa. Kita nak tahu Kim-sang tadi tu dia nak pergi Penang tu bila? Dia dah pergi ke? Kan? Ke dia akan pergi esok, lusa? Jadi kita nak tanya bila? Bila kita nak tanya? Kita nak tanya itsu ikimasu ka? Kita nak tanya itsu ikimasu ka? Pergi bila? Itsu ikimasu ka? Itsu ni dalam bahasa Melayu bila. Bila? Itsu ikimasu ka? So kat mana kita nak masukkan masa itu? Di mana kita nak masukkan masa? Okey, untuk masukkan masa, kita kena masukkan selepas subjek. Ya, di sini kita akan masukkan di sini. Maka dia akan jadi subjek wa, masa, tempat, ikimasu. Bila kita masukkan masa ni, jadi kita kena realize one thing. Bila kita masuk masa, ada masa yang present, kita kena tahu tu ada yang present dan ada yang past tense kan. Sebelum ni kita belajar verb shimasu dulu pun kan. Bila kita masukkan masa, maka kita kena tahu ada masa yang present
dan ada masa yang past tense. Okay? Jadi bila macam tu, kita kena ada pertukaran mengikut present dan past tense. Dia ada bentuknya. Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok bentuk present dan past tense. Okey, positif dan negatif untuk verb, untuk kata kerja ikimas. Okey, ikimas. So dia ada present tense, okey. Dan dia juga ada past tense. Okay? Positif dan negatif. Sini pun sama. Positif dan negatif. Okay, kita tengok dulu present tense. Okay? Kalau dalam keadaan present tense, kita akan sebut ikimas. Kalau positif. Kalau negatif, maknanya kita tak pergi. Ikimasen. Okay? Pergi, ikimas. Tidak pergi, ikimasen. Kalau kita sudah pergi, ikimashita. Ikimashita. Kalau kita tak pergi, kita bercakap tentang semalam, mungkin kita bagi tahu kawan kita nak pergi, tapi kita tak pergi pun. So, jadi untuk express perkataan itu, tidak pergi dalam bentuk past tense adalah ikimasen deshita. Boleh. Jadi bila kita masukkan masa, kita juga perlu modify verb ikut masa yang kita gunakan. Jom kita tengok masa. Masa saya bagi sikit saja. Okay, saya bagi awak 4 untuk present tense dan 4 untuk past tense. Okay, kemudian kita akan tambah slowly. Alright, jom kita tengok present tense dahulu. Present tense dahulu. Yang senang saja dulu saya bagi. Ini adalah perkataan masa. Ini adalah perkataan masa yang menggambarkan present tense. Okay, present tense. Okay, saya pasti semua orang dah tahu maksud dia kan. Sebab sebelum ni pun kita ada buat. Okay, Q. Maksud dia hari ini. Kombang maksud apa? Ingat lagi tak? Malam ini. Okay, kombang malam ini. Hai. Ashita. Apa maksud ashita? Ingat? Semua masih ingat lagi? Ashita. Yes, ashita means esok. Dan akhir sekali asate. Asate maksud dia lusa. Day after tomorrow, lusa. Okay, now let's see. Kita tengok pula perkataan-perkataan yang menunjukkan masa sudah berlalu. Past tense, okay? Past tense. This is the past tense. Kino. Pasti semua orang dah tahu kan? Kino. Apa maksud kino? Kino maksud dia semalam. Okay? Maksud dia semalam. Yube maksud dia malam semalam. Malam semalam. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris lebih mudah, last night. Okay? Yube, last night. Dan kesa maksud dia pagi tadi. Pagi tadi. This morning. Dan akhir sekali, ototoi, day before yesterday. Atau bahasa Melayu je, kemarin. 2 hari lepas, okay? Betul tak 2 hari lepas? 2 hari lepas. Okay, boleh. So ini dia. Apabila kita guna perkataan present tense, okay, perkataan masa yang menunjukkan present tense, maka kita kena pakai ikimas ataupun ikimasen. Okay, dia perlu berakhir di hujung ni, kata kerjanya sama ada ikimas atau ikimasen. Kalau kita gunakan perkataan-perkataan masa yang menggambarkan past, okay, maka di belakangnya perlu diakhiri dengan kata kerja ikimashita ataupun ikimasen deshita. Okay, boleh semua? Boleh faham?
Okey, jom kita tengok. Kim-san. Kim-san. Hai, Kim-san wa doko ikimasu ka? So, restoran. Kim-san wa restoran e ikimasu. Kim-san wa restoran e ikimasu. Okey, sekarang kita nak masukkan masa. Okey, kita nak masukkan masa. Konban. Okey, konban. Tengok dulu. Konban sama ada dia perkataan masa present atau past. Present atau past? Present, right? So, jadi kata kerja di belakangnya akan berakhir dengan present tense. Boleh? Okey. So, dia akan jadi Kim-san wa konban restoran e ikimasu. Kim-san wa konban restoran e ikimasu. Nampak Dia akan berakhir dengan present tense, ikimasu. Sebab konban adalah perkataan masa yang menunjukkan present. Boleh? Okey, alright. Jom kita tengok. Kita buat latihan sedikit. Anna-san. Anna-san. Okay, Anna-san wa, jom kita tengok maklumat. Doko e? Anna-san wa doko e ikimasu ka? Tema park. Tema park. Hai. Itsu? Ashita. So, kita dah ada maklumat. Dia nak ke tema park. Dan dia nak pergi esok. Ashita. Hai. Bunut sukurimashou. Cuba kita buat ayat. Yes, ayat dia akan jadi Anna-san wa ashita tema park e ikimasu. Anna-san wa ashita tema park e ikimasu. Okey, boleh? Alright, jom kita tengok lagi. Hai, John-san. John-san wa doko e ikimasu ka? Doko e? Supermarket. Itsu desu ka? Kesa. Apa maksud kesa? Yes, this morning. Pagi tadi. Past tense, remember? Jom, kita bina ayat. Cuba. John-san wa? Hai. John-san wa kesa supa e ikimashita. John-san wa kesa, past kan? So, ikimashita. John-san wa kesa supa e ikimashita. Okay. Right, jom kita tengok satu lagi. Sarah-san. Right, Sarah-san. Sarah-san wa doko e ikimasu ka? Doko e? Indonesia. Itsu? Asatte. Apa maksud asatte? Lusa. Okay? Hai, jom kita buat ayat. Hai, Sarah-san wa asatte Indonesia e ikimasu. Asatte, present tense. Jadi, kata kerja berakhir dengan bentuk present tense. Ikimasu, asatte, lusa. Ikimasu, present tense. Alright, okay. Hai, jabun, sukurimashou. Okay, doko e ikimasu ka? Okay, saya akan bagi maklumat. Doko, ke mana? Juga akan bagi maklumat bila. Itsu ikimasu ka? Jom kita tengok. Doko e ikimasu ka? Nihon. Boleh baca kanjinya? Ni kanji yang selalu kita gunakan. Very simple. Nihon. Jepun. Okay? Alright. Itsu ikimasu ka? Bila nak ke Jepun ni? Kino. Yesterday. Okay? Yesterday. So, boleh kita buat ayat? Siapa yang masih lagi tak faham, tak tahu nak buat ayat. Okay, cuba tengok
sentence patterns yang di atas ini. Okay? Alright, jom. Kita letak subjek. Subjek apa ya? Siapa kita nak letak? Abu. Abu. Abu sang wa masa kan? Okey. Kino. Kemudian tempat. Tempat Nihong. Okey, Nihong. Nihong. Terus partikel sebab kino, disebabkan kino ini, maka dia adalah past tense. Ikimashita. Boleh? Okey. Jom kita buat satu lagi. Yubin kyoku. Apa dia yubin kyoku? Ada yang tak tahu ni, yubin kyoku. Yubin kyoku. Pejabat pos. Okey, itu ikimasu ka? Ashita, besok. Alright, jom kita buat ayat. Okey, subjek. Tentukan subjek. Watashi. Okey, watashi wa. Masukkan masa. Okey, ashita. Okey, kemudian kita masukkan tempat. Yubin kyoku. Post office. Jangan lupa partikel. Sebab ashita, ashita adalah present tense, maka ikimasu. Okey. Boleh? Okey, harap-harap semua orang dah faham. Kalau tak faham, kena tengok lagi semula. Okey? Yang penting tu kita kena tengok sentence patterns dia. Kita follow the sentence pattern. Okey? Dan kita kena banyak vocab lah bila kita nak buat ni. Awak kena perkukuhkan vocabulary. Sebelum ni pun saya ada bagi beberapa video vocabulary untuk tajuk ni. Jadi tengok semula supaya vocabulary tu banyak, jadi senang awak nak buat ayat. Okey? So, hari ni kita berhenti di sini. Hai. Ja, minasan, kyou wa kokomade desu. Nihongo ganbatte kudasai ne. Hai, それではありがとうございます。またね。